أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada pagi ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung lagi perkongsian kita tafsir Munir yang telah dikarang oleh Dr. Wahbah Zahili, dan insya-Allah pagi ini kita akan sama-sama berkongsi tentang tafsir suratul Falaq. Suratul Falaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Falaq, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, iaitu fajar. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan.
wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gelita, wa min syarrin nafathati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Alhamdulillah, kita selesai sudah membicarakan tentang Suratul Nas dalam beberapa pertemuan yang lepas, dan hari ini alhamdulillah dengan izin Allah SWT kita akan masuk dalam membicarakan Suratul Falaq. Suratul Falaq dan Suratul An-Nas ni dua surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama, iaitu Allah Taala turunkan Suratul Falaq dan Allah SWT turunkan Suratul Nas itu bersama-sama. Maksud bersama-sama tu dua surah tu sekali Allah Ta'ala turunkan. Surah ini dan surah An-Nas. Surah ini Suratul Falaq. Syekh mulakan. Surah ini iaitu Suratul Falaq, dan surah An-Nas adalah surah Makkiyah menurut pendapat Hasan, Atha', Ikrimah dan Jabir. Hal ini merupakan pendapat yang kebanyakan. Surah ini merupakan surah Madaniyah menurut riwayat daripada Ibnu Abbas, Qatadah dan sebahagian orang. Ada yang mengatakan bahawa ini adalah pendapat yang benar. Jadi pertama sekali Syekh Dr. Bahzaili menerangkan kepada kita tentang status surah ini, surah Falaq ini. Adakah Suratul Falaq ini termasuk dalam kategori surah-surah Makkiyah ataupun surah-surah Madaniyah? Dalam pertemuan yang lepas telah sama-sama kita bahaskan, kita kongsikan apa yang dikatakan surah-surah Makkiyah ataupun ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat Makkiyah iaitu ayat-ayat ataupun surah-surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum daripada hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Yathrib. Dan suratul Madaniyah, apa yang dikatakan Madaniyah? Madaniyah ni ialah surah-surah ataupun ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW melalui Jibril AS ketika Rasulullah itu ataupun selepas daripada peristiwa hijratun Nabi SAW. Jadi setiap surah ataupun ayat yang diturunkan sebelum hijrah dipanggil suratul Makki, iaitu surah ataupun ayat-ayat yang dibangsakan kepada Mekah. Dan juga surah-surah ataupun ayat-ayat yang turun selepas peristiwa hijrah dibangsakan kepada ataupun dikategorikan kepada suratul Madani ataupun surah Madinah. Penamaan surah. Surah ini dinamakan Suratul Falaq kerana dimulai dengan firman Allah SWT, Qul a'udzu birabbil falaq. Ini dia. Kenapa dinamakan Suratul Falaq? Kerana mengambil daripada ayat Allah SWT yang Allah Ta'ala sebut Qul a'udzu birabbil falaq. Kan ada surah, kan ada nama Falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan Fajar. Tuhan subuh yang menguasai waktu subuh. Birabbil falaq. Al-falaq itu dengan makna subuh ataupun fajar. Al-falaq bererti terbelah dan terpisahnya sesuatu daripada bahagian yang lain. Itu mencakup segala apa yang terbelah daripada biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan bumi, mata air dari gunung-gunung, hujan daripada mendung dan anak-anak daripada rahim. Jadi falaq ini, apa makna falaq? Falaq ini dengan makna terbelah. Kan? Falaq ini dengan makna terbelah ataupun terpisah daripada sesuatu bahagian. Dengan makna terbelah ataupun terpisah daripada sesuatu bahagian. Maknanya ada satu, kemudian dia terbelah, terpisah di antara satu bahagian dengan satu bahagian yang lain. Ini mencakupi segala apa yang terbelah daripada biji-bijian. Maknanya biji-bijian tadi dia terbelah, itu dipanggil falaq. Ataupun daripada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tadi terbelah, terpotong, terpisah, maka itu juga dipanggil falaq. Mata air daripada gunung. Mata air tu air datang daripada gunung, lalu air tadi berjalan, terpisah di antara air tadi dengan gunung tadi, maka terpisah tersebut dipanggil falaq. Hujan daripada mendung, begitu juga hujan daripada langit, air daripada langit, maka dia turun ke bumi, dia terpisah daripada bumi, daripada langit tersebut, itu dipanggil juga falaq.
falak. Dan anak daripada rahim. Anak daripada rahim, iaitu anak tadi duduk dalam rahim. Sekali, satu. Duduk dalam rahim. Lalu bila lahir saja anak tadi, maka terpisahlah anak tadi dengan rahim. Maka terbelah tersebut daripada satu juzuk dengan satu juzuk yang lain, satu bahagian dengan satu bahagian yang lain. Itu juga dipanggil sebagai falak. Itu gambaran bagaimana makna falak yang diberikan gambaran oleh Syekh. Dan ini adalah makna lughah atau makna bersegi bahasa. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, faliqul habbi wan nawa, dalam surah Al-An'am ayat ke-95. Sungguh Allah yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji korma. Allah Taala datangkan faliqul habbi wan nawa dalam surah Al-An'am ayat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, faliqu itu dengan makna menumbuhkan butir-butir padian dan biji korma. Maknanya menumbuh kat sini dengan makna daripada tak ada kemudian ada, pecahan ataupun belahan tersebut. Dan firman Allah SWT faliqul isbah dalam surah Al-An'am ayat 96, faliqul isbah dengan makna dia menyingsingkan pagi. Menyingsingkan pagi ni datangnya waktu pagi terbelah daripada waktu malam. Malam gelap, kemudian Allah datangkan faliqul isbah, iaitu datangnya siang ataupun datangnya pagi itu membelah gelapan malam tadi. Itu maknanya dengan belahan. Itu disebab dinamakan dengan belahan. Faliqul isbah. Faliqul isbah, dia menyingsing. Dianya Allah itu menyingsingkan pagi. Dianya Allah itu menyingsingkan pagi. Menyingsingkan pagi ni apa maksudnya? Daripada waktu gelap, kegelapan malam tadi bersifat gelap. Maka dengan gelap tadi Allah datangkan faliqul isbah. Allah Ta'ala membelah kegelapan malam tadi dengan datangnya waktu pagi ataupun cahaya pagi. Ini dia. Kemudian persesuaian surah ini dengan surah sebelumnya. Apa hubung kait? Apa hubung kait di antara surah ini, suratul Falaq, dengan surah sebelumnya? Allah SWT menjelaskan. Apa surah sebelumnya? Suratul Ikhlas. Hubungan di antara suratul Falaq dengan suratul Ikhlas. Kan kita kalau baca kan tu daripada atas. Sepatutnya daripada atas, tapi kita baca daripada belakang. Daripada belakang, daripada depan ke belakang. Daripada depan ke belakang. Sepatutnya An-Naba, Nazi'at, At-Takwir, Abasa, At-Takwir, Infitar, Mutafifin, ni ke depan. Kemudian kita akan jumpa Ikhlas dulu, suratul Ikhlas. Kemudian kita jumpa suratul Falaq. Lepas suratul Falaq, barulah suratul Nas. Itu sepatutnya. Jadi bila Syekh menyebutkan apa hubung kait di antara suratul Falaq dengan surah Ikhlas ni, suratul Ikhlas, surah sebelumnya, yang dimaksudkan surah sebelumnya itu suratul Ikhlas. Allah SWT menjelaskan perkara ketuhanan di dalam suratul Ikhlas untuk menyucikannya Allah dari segala hal yang tidak pantas bagi Allah SWT, baik sama ada dalam sifat, dalam zatnya Allah SWT maupun dalam sifatnya Allah. Pertama sekali Allah bicarakan tentang ikhlas. Ikhlas makna suci. Ikhlas ni dengan makna suci. Jadi Allah Ta'ala bicarakan dalam suatu ikhlas tadi, membicarakan tentang Allah SWT itu suci daripada sesuatu perkara yang mensyirikkan dia, yang menyekutukan dia, baik sama ada yang menyamai dia, yang menyekutukan dia, yang menyamai dia, baik sama ada pada zat Allah SWT maupun pada sifat. Itu Allah Ta'ala bicarakan dalam suatu ikhlas. Tetapi di dalam suratul Falaq pula, setelahnya yang lebih dikenal dengan Ma'uzatain, setelah suratul Ikhlas tadi, kemudian suratul Falaq dan suratul Nas dipanggil sebagai surah Ma'uzatain. Allah SWT menjelaskan apa yang dapat digunakan oleh seorang Muslim untuk berlindung kepada Allah SWT dari segala keburukan di alam semesta ini. Allah juga menjelaskan, jadi setelah Allah Ta'ala bicarakan tentang ketuhanan tadi, dan Allah SWT itu tidak ada sesuatu yang boleh mensyirikkan dia ataupun menyamai dia, baik sama ada pada zat maupun pada sifat. Lalu kemudian Allah datangkan suratul Falaq dan suratul An-Nas tadi untuk mengajar kepada kita bagaimana kita ini nak kembali dan memohon, meletakkan pergantungan harap kita dan juga pengharapan perlindungan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia. Allah juga menjelaskan mengenai tingkatan makhluknya yang mencegah manusia untuk menauhidkan
Allah Subhanahu Wa Taala seperti kaum musyrikin dan seluruh syaitan daripada kalangan manusia dan daripada kalangan jin. Dalam masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala juga menjelaskan kepada kita bagaimana keadaan kedudukan makhluk ni. Berapa pembahagian makhluk? Berapa pembahagian makhluk ni? Makhluk ni ada orang musyrik, ada syaitan. Jadi ini musuh-musuh. Ya, musuh-musuh, tingkatan-tingkatan musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Tingkatan-tingkatan musuh-musuh orang beriman. Allah Ta'ala terangkan dan jelaskan bagaimana tingkatan musuh tersebut melalui daripada suratul Falaq dan suratul Nas. Setelah Allah Ta'ala sucikan dia melalui ikhlas tadi, suratul ikhlas tadi, kemudian Allah Ta'ala datangkan suratul Falaq dan suratul Nas ni untuk membicarakan tentang tingkatan-tingkatan mereka-mereka yang memusuhi Allah, mereka-mereka yang nak merosakkan golongan-golongan beriman. Daripada situlah, daripada suratul Falaq dan suratul Nas itulah kita nampak gambaran bagaimana musuh-musuh orang-orang beriman ini dan mereka-mereka yang memusuhi Allah SWT hakikat dia. Surah ini dimulai dengan isti'azah. Surah ini iaitu suratul Falaq ni kita bincang pagi ni adalah dimulai dengan isti'azah. Isti'azah, permintaan perlindungan daripada kejahatan seluruh makhluk, kegelapan malam, sihir dan orang-orang yang hasud dan ataupun dengki. Jadi surah ini dimulai dengan a'udzu, dipanggil al-isti'azah. Al-isti'azah tu a'udzu, perkataan a'udzu. Qul a'udzu, dipanggil isti'azah, memohon perlindungan. Memohon perlindungan ni perlindungan daripada apa? Kalau kita baca An-Nas malam, Allah Ta'ala ajar pada kita bagaimana kita nak minta perlindungan Allah SWT daripada kejahatan syaitan. Itu satu. Itu semalam kita bincang. Tetapi hari ini dalam suratul Falaq ini pula Allah Ta'ala ajar pada kita bagaimana kita nak minta pada Allah SWT perlindungan daripada seluruh makhluk, kejahatan seluruh makhluk. Semalam khusus kepada syaitan, yang dalam suratul Falaq ini pula umum kepada seluruh makhluk. Begitu juga kegelapan malam, sihir dan juga orang-orang yang hasad dan juga dengki. Semalam khusus kepada syaitan yang daripada kalangan jin dan manusia yang nak merosakkan kita, yang nak memberi was-was kabir. Itu penyakit ataupun permasalahannya was-was. Nak merosakkan pemikiran kita, hati kita, supaya kita timbul keraguan dalam diri kita. Dalam meniti kehidupan, apatah lagi dalam mengabdikan diri dan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pada kali ini dalam suratul Falaq ini pula, iaitu Allah Ta'ala bicarakan tentang kejahatan lebih umum lagi, lebih besar lagi, iaitu kejahatan makhluk. Kejahatan makhluk ni pelbagai lah. Lalu Allah Ta'ala perincikan kegelapan malam, kerana malam ni adalah gelap, dan kegelapan malam, dan waktu gelapnya malam inilah kejahatan tadi tersebar. Sebab kalau kita tengok ahli-ahli sihir ni, mereka lebih mudah buat kerja pada waktu malam. Dan jangan kita lupa pula, pada waktu malam tu jugalah Allah Ta'ala turun ke bumi. Maksudnya Allah Ta'ala menebar luasnya rahmat dia, kasih sayang dia kepada orang beriman. Dan pada waktu malam ini jugalah waktu yang paling terbaik orang-orang beriman ini untuk bangun bertahajud, bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya kekuatan dalam menghadapi segala fitnah musuh ni, makhluk ni, fitnah musuh, fitnah makhluk, sihir, hasad, dengki, jalan yang paling terbaik ialah kembali kepada Allah SWT, dan masa yang paling terbaik adalah di dalam waktu malam. Dia orang buat kerja waktu malam, dan kita munajat untuk minta perlindungan Allah SWT. Waktu yang paling terbaik juga adalah waktu malam. Kemudian Allah SWT menyebutkan di dalam surah An-Nas al-isti'azah daripada kejahatan syaitan-syaitan daripada kalangan manusia dan jin. Itu tadi kita bincang. Kalau katalah dalam suratul Falaq ini Allah bicara tentang lebih umum dan khusus permasalahan ialah sihir-sihir, hasad, dengki, sihir, kejahatan. Ini lebih kepada kejahatan makhluk. Tetapi dalam suratul Nas itu lebih kepada was-was. Kejahatan dalam bentuk mengwas-waskan, menimbulkan rasa waham, menimbulkan rasa keraguan dalam diri kita, di dalam kita mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Taala, dan juga meniti kehidupan untuk menjadikan kehidupan kita ini hidup bertuhan.
Oleh kerana itu ketiga-tiga surah ini iaitu suratul Ikhlas, suratul Falaq dan suratul Nas. Maksud ketiga-tiga surah ini iaitu suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad, suratul Falaq qul a'udzu birabbil falaq, suratul Nas iaitu qul a'udzu birabbin nas. Dalam sebuah hadis dinamakan surah muawwazat, surah muawwizat, surah muawwizat, surah-surah untuk berlindung daripada kejahatan. Jadi ketiga-tiga surah ini dipanggil sebagai surah muawwizat. Surah muawwizat. Apa nama muawwizat? Iaitu surah untuk memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Urutan suratul Falaq ini didahulukan kerana wazan lafaznya sesuai dengan akhir kalimat pada surah Al-Ikhlas dan permulaan surah Al-Lahab. Jadi kenapa diletakkan turutan tadi? Ini kedudukan suratul Falaq tadi. Kedudukan suratul Falaq selepas suratul Ikhlas. Kerana wazan lafaz sesuai dengan akhir kalimat pada surah Al-Ikhlas dan permulaan surah Lahab. Itu kedudukan kenapa diletakkan tabbat yada abi lahabi wa tab, kemudian diletakkan suratul Ikhlas, kemudian diletakkan sebab dalam suratul Lahab tu tabbat yada abi lahabi wa tab tu Allah Taala gambarkan bagaimana kejahatan sihir, kejahatan Abu Lahab, kejahatan Abu Lahab dan isterinya yang mengamalkan sihir. Ada bicara tentang sihir dekat situ. Jadi nak mengelak daripada kejahatan sihir tersebut, walaupun Allah Ta'ala kaitkan penyakit sihir ataupun ilmu sihir ataupun kejahatan sihir itu pada surah Lahab tadi, daripada Abu Lahab tadi dengan isteri dia, lalu Allah Ta'ala kait atau datangkan suratul Ikhlas, suratul Falaq dan suratul Nas untuk bagaimana cara kita meminta dan memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni dia. Bagaimana muqaddimah pagi ni tentang suratul Falaq. Wallahu taala alam. Itulah sikit sebanyak yang dapat kita kongsi pada pagi ini tentang pembukaan ataupun muqaddimah bagi suratul Falaq. Semoga ada kebaikan kita bersama dan Allah Taala pandang kita sebagai seorang hamba yang Allah redha, Allah sayang dan Allah Taala kasih pada kita, insya-Allah. Semoga kita baik di dunia dan baik akhirat, pasangan, anak keturunan, masyarakat kita, insya-Allah dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.